suara, cubaan suara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kita akan sambung semula sesi PDPR kita pada hari ini bagi subjek sirah. Jadi, semua boleh bawa keluar buku teks sirah tahun 5 dan boleh buka muka surat 6. Hari ini kita akan sambung bagi tajuk beriman kepada Nabi dan Rasul. Yang lepas-lepas kita dah belajar beriman kepada Allah. Kemudian kita dah belajar beriman kepada malaikat. Kita dah belajar keistimewaan malaikat, apa dia, tugas-tugas umum malaikat, apa dia, tugas-tugas khusus bagi malaikat, apa dia. Jadi hari ini kita akan masuk kepada beriman kepada Nabi dan Rasul. Okey, sama-sama kita baca. Okey, semua dah buka muka surat 6. Okey, baik. Kalau dah buka muka surat 6, boleh tengok perenggan paling atas sekali. Tajuk dia, beriman kepada Nabi dan Rasul. Okey, baik. Sama-sama kita baca. Nabi ialah manusia biasa yang dipilih oleh Allah Ta'ala dan diberi wahyu untuk dirinya sahaja. Rasul ialah manusia yang diutus oleh Allah Ta'ala dan diberikan wahyu untuk dirinya sendiri dan wajib disampaikan kepada manusia. Beza Nabi dengan Rasul. Beza Nabi dengan Rasul. Nabi ni apa? Nabi ni utusan Allah juga. Cumanya Allah berikan wahyu dekat dia untuk diri dia sahaja. Itu Nabi. Itu adalah Nabi. Rasul pula Allah utuskan juga macam Nabi. Cumanya Rasul ini Allah utuskan, Allah berikan wahyu dekat dia. Tapi wahyu itu bukan hanya untuk diri dia sahaja. Tetapi untuk manusia yang lain. Untuk diri dia dan untuk manusia yang lain. Kalau Nabi ni, wahyu itu untuk diri dia sahaja. Kalau Rasul, wahyu itu untuk dia dan juga untuk manusia. Untuk umat dia sekali. Okay. Kita teruskan lagi dekat sini. Teruskan lagi bacaan. Para Rasul telah diutuskan untuk seluruh alam. Tidak kira kaum ataupun bangsa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurniakan Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara beransur-ansur selama 23 tahun. Allah telah mengurniakan Al-Quran. Al-Quran itu adalah salah satu wahyu dan wahyu tersebut diturunkan kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran, kita sambung semula bacaan. Al-Quran adalah pelengkap dan penyempurnaan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kitab-kitab yang terdahulu seperti Taurat, Zabur dan Injil. Al-Quran ini adalah wahyu yang paling lengkap, yang paling sempurna dan dia adalah penyempurna ataupun pelengkap bagi kitab-kitab sebelum ini, iaitu Taurat, Zabur dan Injil. Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna, paling lengkap berbanding kitab-kitab sebelum-sebelum ini yang diturunkan oleh Allah. Okey, kita sambung semula bacaan. Peristiwa nuzul Al-Quran telah berlaku pada malam Jumaat 17 Ramadan bersamaan dengan 40 tahun keputeraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kat sini ada kesilapan dekat buku teks kan, dia tulis 41 sebenarnya. Jadi awak potong, gantikan dengan 40 tahun keputeraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini sebagai permulaan zaman jahiliyah yang diseliputi kegelapan dengan disinari cahaya keimanan dan kebenaran Islam. Sebelum turunnya Al-Quran, orang Arab jahiliyah ni dia melalui zaman kegelapan. Tapi bila turunnya Al-Quran, bila Allah turunkan Al-Quran kepada Rasulullah, ianya sebagai tanda. Tanda apa? Tanda sinaran bagi orang-orang
Arab Jahiliyah. Bukan setakat orang-orang Arab Jahiliyah saja. Kepada seluruh bangsa manusia. Umat yang hidup bertuhankan hawa nafsu akan berubah kepada bertuhankan Allah yang Esa. Okey, kita sambung lagi bacaan. Pengembangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbeza dengan nabi yang terdahulu. Umat terdahulu tertarik dengan beriman kepada utusan Allah Subhanahu wa taala apabila takjub dengan mukjizat yang menyalahi adat seperti menyembuhkan orang buta dan mengubati sakit kusta sebagaimana yang berlaku kepada Nabi Isa alaihi salam. Kalau orang-orang dahulu dia bukannya nak sembah Allah sangat, cuma dia tertarik dengan Rasul pada zaman dia. Dia orang sampai sembah Rasul dia orang sendiri. Contohnya Nabi Isa. Nabi Isa ni, siapa yang sembah Nabi Isa? Orang-orang Kristian. Dia orang terlampau tertarik dengan Rasul dia orang sendiri. Bukannya dia orang nak sembah Allah, tapi dia orang sembah Rasul dia orang. Contohnya pengikut-pengikut Nabi Isa. Kalau Rasulullah ni lain. Kalau Rasulullah ni, umat Rasulullah ni lain. Asas beriman mereka adalah atas dasar melihat perkara yang menyalahi adat yang berlaku kepada Nabi Isa alaihi salam. Kalau umat Nabi Muhammad lain. Umat Nabi Muhammad bukan setakat tertarik dengan mukjizat Nabi Muhammad, tetapi mereka menyaksikan kekuasaan Allah itu sendiri. Mereka beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Nabi Muhammad. Okey, baik. Kita teruskan lagi. Tadi beriman kepada Nabi dan Rasul. Kali ini kita masuk kepada beriman kepada kitab Allah. Kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Boleh tengok perenggan bawah sekali, surat 6. Okey. Sama-sama kita baca. Beriman kepada kitab Allah. Kitab Allah Ta'ala adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul melalui malaikat Jibril untuk membimbing manusia pada jalan yang benar. Berbanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikurniakan mukjizat yang azim, iaitu Al-Quran yang kita sambung ke surat sebelah, ke surat 7, boleh melemahkan penentang Islam yang sombong dan meyakinkan manusia dengan akal apabila meneliti ayat-ayat Al-Quran. Kita sambung lagi. Dalam meyakinkan manusia dengan Al-Quran bergantung kepada budi bicara akal. Penyaksian panca indera terhadap kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ini adalah mukjizat yang terbesar, yang terpower lah kalau bahasa kita, yang terpower sekali yang dikurniakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Al-Quran ini banyak sangat rahsia dia. Dalam Al-Quran banyak sangat kelebihan dan rahsia yang tak dapat dirungkai sampai sekarang. Tengok sampai sekarang lagi orang masih mengkaji Al-Quran, sedangkan Al-Quran dah diturunkan kepada Nabi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad lama dah beribu tahun dah 1000 lebih. Tetapi sampai sekarang orang tak dapat nak merungkai habis-habis. Maknanya nak merungkai sehabis sebanyak-banyaknya keistimewaan Al-Quran. Sampai sekarang tak habis-habis lagi. Punya banyak dalam Al-Quran, punya banyak rahsia, punya banyak mukjizat. Macam-macam ciptaan bintang ada dalam Al-Quran, ciptaan manusia ada dalam Al-Quran. Semuanya manusia tak tahu pun macam mana bintang diciptakan, macam mana manusia diciptakan, tapi dalam Al-Quran dah cerita dah. 1000 tahun lepas dah cerita. Tiba-tiba barulah ada saintis jumpa. Dah berapa ribu tahun Al-Quran dah diturunkan, barulah manusia tahu macam mana
bintang diciptakan, macam mana manusia diciptakan. Sedangkan 1000 tahun lepas Allah dah ciptakan dalam Al-Quran. Punya hebatnya Al-Quran ini. Punya hebatnya mukjizat Nabi Muhammad SAW. Okey, baik. Kita tengok kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi-Nabinya. Okay, kitab suci dan penerimanya. Okey, yang pertama kita tengok kitab Taurat. Okey, kitab Taurat. Kitab Taurat ni diturunkan oleh siapa? Diturunkan kepada siapa? Diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Diturunkan dalam bahasa Ibrani atau Hebrew. Ibrani ataupun Hebrew. Diturunkan dalam bahasa Ibrani atau Hebrew. Bahasa apa ni? Bahasa Yahudi. Hebrew. Bahasa Yahudi. Okay, yang ketiga, diturunkan kepada kaum Bani Israel atau kaum Yahudi. Kitab ni mestilah diturunkan kepada kaum-kaum Yahudi. Ketika itu, kaum Nabi Musa adalah kaum Yahudi. Nabi Musa sendiri adalah orang Yahudi. Tapi yang baiklah, diturunkan dalam bahasa Yahudi untuk orang Yahudi. Okay. Yang keempat, isi kandungan adalah pengajaran dan bimbingan. Itu adalah kitab Taurat. Okay, kita tengok pula yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur. Okay, diturunkan kepada siapa? Diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Diturunkan dalam bahasa apa? Diturunkan dalam bahasa Syriani. Okay, yang ketiga, diturunkan kepada kaum Bani Israel atau kaum Yahudi juga. Bahasa Syriani ni salah satu bahasa untuk kaum Yahudi. Okay, baik, yang terakhir, isi kandungan adalah kata-kata hikmah dan nasihat. Ini isi dia adalah kata-kata hikmah dan nasihat. Isi kitab Taurat tadi apa dia? Adalah pengajaran dan bimbingan. Okay, kita tengok pula kitab seterusnya, kitab Injil, kitab yang ketiga. Kitab Injil diturunkan kepada siapa? Diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kepada Nabi Isa alaihi salam. Yang kedua, diturunkan dalam bahasa Ibrani atau Hebrew. Sama macam kitab Taurat tadi. Bahasa Ibrani atau Hebrew. Hebrew. Nak eja Hebrew dalam Jawi susah sikit. Tapi yang inilah cara ejaan dia. Ha-ba-ra-ya-waw. Hebrew. Ibrani, Hebrew. Okay. Yang ketiga, diturunkan kepada kaum Bani Israel atau kaum Yahudi. Sama macam kitab Taurat dengan Zabur tadi, diturunkan kepada orang-orang Yahudi. Yang terakhir, isi kandungannya adalah hukum-hukum yang khusus dan terbatas kepada Bani Israel sahaja. Kitab Injil ini isinya adalah hukum-hukum untuk orang Israel sahaja, orang-orang Yahudi sahaja. Okey, baik. Kitab yang terakhir, kitab yang paling special sekali, kitab Al-Quran. Okay, kitab Al-Quran diturunkan kepada siapa? Diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, diturunkan dalam bahasa Arab. Diturunkan dalam bahasa Arab. Yang semua sebelum ni, semuanya dalam bahasa Ibrani lah, dalam bahasa Syriani lah. Dan diturunkan kepada orang Yahudi saja. Jadi kita tengok kitab Al-Quran ni diturunkan kepada siapa? Diturunkan kepada bangsa Arab dan seluruh umat manusia sehingga kiamat. Okay, yang terakhir, isi kandungannya adalah syariat untuk semua manusia. Kitab Al-Quran adalah kitab sempurna. Dia adalah kitab untuk semua orang. Cumanya bahasa dia dikhususkan dalam bahasa Arab. Sebabnya bahasa Arab ni bahasa yang indah. Bahasa yang banyak maksud-maksud tersirat. Dan salah satu sebabnya lagi, kitab Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab sebab Nabi Muhammad sendiri adalah bangsa Arab. Okay, baik. Itu sahaja untuk hari ini. Jadi, latihan kamu boleh buka buku latihan. Okay, buku latihan sirah. Baik, untuk surat 8 ni tinggalkan dulu. Nanti kita bincang sama-sama. Okay, muka surat 9. Ada tandakan betul atau salah pada pernyataan-pernyataan berikut. Okay, Nabi dan Rasul bukan berasal dari manusia biasa. Betul ke salah?
Jadi muka surat 9 ni awak kena buat, boleh rujuk buku teks muka surat 6 dan juga muka surat 7. Okey, muka surat 9 awak kena buat. Okey, kemudian muka surat 10, 9 dan 10 sahaja. Dia bagi jadual ni, kitab Allah. Kitab, dia bagi kitab dulu, tulis. Dia bagi Taurat. Kosong Al-Quran. Jadi kosong-kosong ni awak kena isi. Rujuk muka surat 7. Jadual muka surat 7. Lengkapkan sampailah bawah. Itu sahaja untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.